A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dan juga pendalilan dalam agama, ujian dalam Islam, yang mana kita di antara ahli sunnah dan juga pelaku bid'ah. Mana dalam tajuk kita ambil itu, kita dah sampai sebenarnya kepada bahagian betul faham. Mana usul ketiga bagi ahli sunnah wal jamaah itu betul dalam kesahihan dalam memahami. Mana kerana itu adalah di antara nikmat paling besar Allah beri pada seorang setelah eloknya ikhlas atau niat ikhlas. Dan kita bahaskan hal itu berkenaan dengan para sahabatlah yang menjadi rujukan bagi orang berkenaan untuk betul faham. Itu first yang pertama, yang pertama, usul pertama kita masuk kan. Kaedah pertama. Kaedah pertama itu bersandar kepada tata cara para sahabat Nabi SAW. Jadi kalau ni kata orang tu belajar Islam nak memahami nas Quran dan hadis, dia kena tengok dulu sahabat Nabi faham macam mana. Kerana mereka adalah orang yang belajar praktikal daripada Nabi SAW. Dalam bab muamalah betul kita kata pakai jam tak pakai jam, sepet mata pakai ke tidak, benda tak ada kaitan dengan masalah akidah, ibadah, akhlak. Okey, akidah, ibadah, akhlak tak ada kaitan dengan itu. Mana kita datang ke kelas naik kereta ke naik unta, tak ada kaitan. Janji sampai, niat ikhlas sampai ke Allah Taala, jalan kaki boleh. Yang mana tadi jalan kaki boleh, tak ada hal. Yang pentingnya kita kata boleh kena ada. Masalah juga kan, kita kata kenderaan tak ditentukan, tak ditetapkan mahal ke murah nilai dia, tak ada masalah. Yang penting orang tu datang lillahi taala, dah habis cerita. Mana jadi itu di situ konsep sebenar yang menyebabkan kenapa dan tajuk ni para sahabat Nabi SAW dijadikan rujukan dalam tiga asas itu, akidah, ibadah, akhlak. Kalau orang cari yang lain selain mereka sumber berkenaan, maka dia telah sesat, confirm sesat. Itu kita baca itu sampai mana kita baca? Minggu lepas minta maaf tak datang. Tak apa, sihat sikit. 38 betul. Perenggan mana? Asy-Syatibi. Okey, sampai situ Dah baca ke tak baca gitu? Dah baca. Okey, Ibn Abdul Hadi? Ibn Abdul Hadi belum. Okey, situ baik. Perenggan yang ke 1 2 1 2 3 4. Okey. Baik, berkata pengarang buku kita hafizahullah Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi ni dia actually bukannya anak Ustaz Diawang. Dia ni salah seorang ulama dalam bahagian tasih dan pendaifan hadis. Dia dalam kitab Ibnu Abdul Hadi ni terkenal sebagai ilmu rijal hadis, ulama ilmu tentang periwayatan hadis. Dia kata, beliau berkata tidak boleh mengada-adakan takwilan itu atau tafsiran lah maksud dia, tafsir pada ayat ataupun sunnah yang tidak pernah ada pada zaman salaf. Mana sebarang takwilan, kefahaman yang diorang tak faham, jangan kita faham. Benda yang macam itu. Maksudnya kita tak boleh ada sebarang kefahaman yang bertentangan ataupun baru daripada apa yang mereka tahu. Kalau mereka tak pernah dengar benda tu, datang kita dengar, dia masalah lah. Semalam ada seorang dia kirim pada saya SMS. Dia tanya dia bagi satu link lah, video tu tentang ceramah seorang, dia bagi tentang zikir nafas. Dia kata bila Allah Ta'ala jadikan Adam, dia ulang lah, dia kata Allah Ta'ala jadikan Adam, Allah Ta'ala tiup ke dalamnya roh Allah, dia kata disebut roh Allah, tak apalah, dia baca habis. Roh milik Allah, bukannya Allah Ta'ala punya roh, kan? Dia kata ketika tu Adam punya, dia mula dia baca Al-Quran, dia mula sebut, dia kata kita punya asas sandaran kita, dia cakap macam mata. Kan? Dia kata asas sandaran kita adalah Al-Quran, kitab Allah, karya agung Allah Ta'ala. Okay. Kemudian hadis qudsi dan
dan sunnah yang Rasulullah yang sahih. Kita dibaca lah Al-Quran. Berarti sekian tajuk Allah Ta'ala tiupkan ruh pada Adam dan surah Sajadah. Lepas tu dia kata, ketika tu malaikat, bila mana Adam masuk di roh, Allah Ta'ala kata pada malaikat, pergi tengok apa yang berlaku pada Adam. Lepas tu dia kata ketika tu Adam punya nafas pun naik, jari dia bergerak. Ni kata, para tabi'in, para sahabat tak pernah dengar tajuk ni. Ilmu gaib kot dia ada, Allah Ta'ala alam. Tapi cerita dia cakap lah, perempuan cakap tak tahu datang mana, datang sumber tak tahu mana. Dia orang tanya pada saya, adakah betul apa dia cakap. Sebagainya saya kata, banyak bohong daripada betul. Ya, Al-Quran dia betul lah, sahih. Kan, hadis Nabi kalau disebut sahih lah. Tapi dari segi konsep pemahaman, interpretasi, pengertian ayat atau sunnah Nabi SAW yang tak pernah diterangkan kepada kita oleh salafus salih, maka ini ada masalah. Kalau orang dia percaya benda macam tu, dia ada masalah. Pasal apa? Pasal benda tersebut seolah-olah dia mengatakan apa? Dia sampai kepada satu perkara yang para sahabat atau para tabi'in dahulu tidak pernah sampai. Tak pernah sampai kepadanya. Maksud dia macam ni. Maksud dia tak jumpa, sahabat tak jumpa, dia jumpa. Rahsia di balik titik bar. Ini kan, tu kan. Ada kan titik bar. Kenapa jadi? Sebab bar. Sebab bikana makana biakunu yakunu, ya, macam-macam lah. Dia kalau dia kata orang apa nak tengok jampi Melayu ni ataupun yang benda macam ni, banyak, terlampau banyak. Okey? Okey. Inilah ilmu hadis. Okey. Baik. Jadi dia kata apa, kerana apa? Mereka tidak mengenalnya, tak pernah ada pada para sahabat atau tabi'in faham macam tu. Mereka tak mengenalnya, tidak pula menjelaskannya kepada umat. Contoh macam bila orang sebut Nur Muhammad, tak ada seorang sahabat Nabi pun kata dia Nur Muhammad. Dia begitu zikir dia lah, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Hasbi rabbi jalallah. Tak tahu kenapa orang kata, orang buat kan menangis jijih air mata, tapi tak tahu kenapa dia sebut. So dari konsep ini kita kata perhatikan balik. Benda ni takwilan atau tafsiran berkenaan dengan apa yang disebut tadi. Para sahabat tak pernah faham macam tu. Maka kenapa kita kena faham? Maksud dia, tak boleh. Penjelasan atau makna yang mereka tak kenal, tak tahu pun. Macam kenapa harus pula? Dalam akidah kita tak boleh tambahkan harus. Contoh harus, habis harus mati kita. Maksud dia ni tahu apa beza dia? Beza tahu. Beza masalah harus ni open, so wide. Contoh macam kalau dah masuk syurga nanti, boleh tak terkeluar balik? Kekal. Maksud dia Allah Ta'ala boleh tak keluarkan orang tu balik? Harus. Asal dah boleh. Allah Ta'ala kan ala kulli syai'in qadir. Dia atas tu Maha berkuasa. Siapa dia tak disekat. Selepas masuk syurga pun kita masih takut lagi. Silap masuk syurga pula. Itu masalah dia. Bukan, lepas dah masuk boleh tak ada kebarangkalian kita keluar balik? Harus. Tak mati gila, semua harus. Orang buat jahat, mana gila, itu masalah dia. Harus tu apa masalah? Harus tu maksud dia boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi, boleh jadi tidak. Maksud tidak ada, tidak fix. Tak fix. Ada kemungkinan. Dia kata mati gitu. Masalahnya ialah khilaf pada definisi. Bukan. Problem dia tu sebab kita kata kalau benda tu ada dalam pemahaman, tak ya? Nak ni. Tengok sini. Yang tengok sana. Tengok sini. Okey. Nur Muhammad tadi datang mana? Kalau anda kata sahabat Nabi tak pernah belajar dengan Nabi, tak pernah ajar pada tabi'in, tabi'in tak ajar pada berikutnya, Imam Syafi'i pun tak kenal, datang mana? Faham tak? Dia datang mana? Maksud dia datang mana? Maksud dia konsep dah. Maksud dia datang mana benda tadi? Kalau bukan mereka belajar dengan sahabat Nabi SAW kan, bukan para sahabat yang faham, salafus salih tak faham benda berkenaan, so how can kita kata benda tu ada? How can kita kata benda tu ada? Macam baru ni je Ustaz. Benda tu baru-baru ni je. Baru tak juga. Dia start zaman-zaman tarikat ni ada start situ. Jadi macam ni ada benda macam nanti kalau sampai mungkin hari Sabtu nanti bila ada ustaz yang apa Syafi'i Hanafi, Nasai Hanafi. Okey, Syafi'i Hanafi Nasai. Okey, dia akan terangkan tajuk berkenaan itu. Dia kebetulan tentang tajuk yang ada orang tu kata wajah Allah. Dia kata wajah ke zat. Saya tengok sini, saya jumpa dengan orang-orang belajar ilmu hakikat ni. Dia kata bila interpret saja wajah Allah kepada zat Allah, benda tu akan luas. Tajuk ni timbul
Bila mana kes dia apa? Bila kata apa, kullu man 'alaiha fan. Setiap apa, siapa yang atas muka bumi ni semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, dan akan kekallah wajah Tuhanmu. Dzul Jalal itu kan punya keagungan dan juga kemuliaan. Okey. Ayat tu kita faham. Tapi dia interpret wajah tadi bukan wajah. Dia kata apa? Zat. Zat. Bila dia kata zat, saya jumpa dengan orang-orang belajar ilmu hakikat dan sebagainya. Rupanya dekat situ lah datangnya interpretasi diorang untuk pandang semua benda ni Allah. Pandang ini Allah, Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita fikir balik, akak boleh tak binasakan gelas ni? Ha? Akak binasakan? Dia binasa tak? Biasa dia tukar. Tukar form. Ni, kalau betul boleh tak binasakan lagi? Pasal manusia tak boleh cipta atom, tak boleh musnahkan atom. So atom tu apa? Nampak start. Yang tukar apa? Maksudnya bila dia kata wa yabqa wajhu rabbika, dan kekalah zat Tuhanmu, so automatik ini zat Allah. Lepas zat Allah, semua zat, semua zat. Gila ke? Maksudnya kisah ni kita kata interpretasi ni para sahabat tak pernah faham. Para tabi'in tak pernah faham. Tabi'in tak faham. Datang orang ni datang dia start dia tukar je kalimah zat, apa wajah kepada zat. Dia takwilkan sebagai zat. Automatik benda tu menyokong kepada siapa-siapa nak faham berkenaan wahidatul wujud. Pandang ini pasal dia kata kita bakar tangan kita hancur. Ini karbon tu ada lagi. Mana ada karbon tu boleh hancur ke? Tak boleh lah. Macam air kita panaskan, dia jadi uap. Dia masih ada lagi. Kita tak boleh binasakan apa benda. Tak boleh cipta, tak boleh binasakan. Tukar rupa, boleh. Gabung cantum, boleh. Musnahkan, tidak. So jadi, apa asal benda tu? Dia kata, tak binasa unsur ni. Unsur tu lah zat, inverted comma. Itu jadi kes yang sembah muka sendiri. Pegang payung cermin, wajah. Dia kata wajah ni. Ada kata ingatan dia tentang wajah ni. Ada kata rasa tentang wajah ni. Nampak tak? Dia membina untuk orang tu sesat. Serius. Confirm. Pasal bila Allah Ta'ala jadikan alam ini dengan cara dia nak apa dia nak, terpulang pada dia. Datang kita persoalkan kenapa? Kalau macam saya ingat ada orang kata, sebab dia kata apa asal kejadian manusia ni? Tanah. Apa asal tanah? Sekian. Last sekali, ada dia kata Nur Muhammad tadi. Atau dia kata zat, dia dua interpret. Saya jumpa satu kumpulan kata zat Allah, zat. Satu kumpulan kata Nur Muhammad. Anyway, orang kata Nur Muhammad pun kata Nur Muhammad tu dia benar Allah. Anyway, ada satu. So last sekali kalau kita kata in the end, tak ada benda dah betul. Maksudnya kalau tak ada siapa betul, sebab apa? Bila orang semua berhala pun hakikatnya harus. Kan? Hakikatnya apa? Dia sembah apa? Tak gila ke? Apa jadi dengan la ta'budu illa iyyah. La ta'budu, yang kamu sembah selain dia. Apa? Tapi dia juga tu dalam form yang lain. Nampak? Habis jahanam. Tu takwilan kita kata macam Nur Muhammad sebagainya. Benda tu bukan masalah harus. Kalau kita hanya percaya apa Nabi percaya, kita hanya imani apa Nabi imani, dan benda tu kita dapat tahu apa? Para sahabat Nabi SAW cerita kepada kita. Itu sebab kenapa tafsiran tadi tu tak jumpa dalam hadis, tak jumpa dalam tafsir, tak jumpa dalam fiqh, tak jumpa. Tak jumpa dalam ilmu-ilmu ni. Jumpa dalam ilmu mana? Ilmu mimpi. Ilmu ilham, ilmu laduni ada keluar. Tajuk macam ni. Lagu tu sedap selalu keluar di sini. Iyalah, seronok. Ini kan masalah harus. Kalau harus habis. Umat belum tentu lagi. Solat belum tentu lagi. Mati je tu. Apa benda kita nak kena buat? Kita ikut Nabi belum tentu lagi selamat. Habis. Itu tak ikut Nabi. So jadi itu sebab kenapa kita kata konsep berkenaan dengan takwilan, tafsiran ayat Quran atau hadis yang tak pernah salah faham, jangan ikut. Itu confirm orang takkan sesat. Pasal itu bila kalau kata mana kita kenal para sahabat, itu dah nukilan dia. Yang kita belajar dalam kitab hadis dan juga kitab tafsir, dinukil daripada kita apa yang para tabi'in belajar dengan sahabat, apa para sahabat belajar dengan Rasulullah SAW. Pasal mereka bukan belajar Quran macam kita. Mereka belajar Quran 10 ayat, takkan pindah ayat baru, takkan belajar ayat baru sehingga mereka hafal, faham, amal. Ilmu dan amal baru mereka pindah.
Kita ni tak dan faham lagi, lompat dah cepat. Lambat sangat ustaz ni. Lompat pula. Kan? Maksud dia macam tu. Tu sebab kenapa saya kata dulu semua orang baca Fatihah. Semua orang baca Fatihah. Semua orang boleh katakan jumhur dah. 99% umat Islam ni hafal Fatihah. Tapi bila praktis Fatihah gagal. Mana tak gagalnya? Sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada Allah Taala. Tapi bila time penyembahan dan juga pengagungan, ada lain. Ada dalam diri dia ni ada lain selain Allah Taala yang lebih besar. Contohnya macam tadi bomoh. Barang hilang mungkin ingat Allah Taala dulu kot dia Allah Taala nak bagi ujian. Tak ingat macam tu. First thing nak lintas kepala dia, ustaz tolong carikan orang aku. Bila nampak anak dia sakit ke, ini semua adalah dia nampak dia terus cari kepada manusia. Lupa Allah Taala. Sedangkan Allah Taala kata suruh kita ijtihad. Kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kalau orang tu kata, tapi ustaz ni ikhtiar. Ikhtiar punya logik lah. Kalau lapar kena makan, bukan sedut udara. Tahu sedut udara? Baca doa lapar kan? Doa lapar pun juga kan. Kalau kita kata sini, kalau anda kata dekat udara ni kan karbohidrat kan ada. Ada tak? Ada. Sebab apa? Karbon, hidrogen, oksigen. Duduk dekat mana udara ni? Sedut, kenyang. Tak kali jadi gula, sugar. Padahal kita buat sugar macam pokok buat sugar. Tolak air, buang karbon dioksida. Kan boleh. Fotosintesis. Duduk dedah ni dengan panas. Tak boleh. Sebab apa? Ini kita katakan ikhtiar yang salah. Lapar, makan. Doa, minta. Tapi cari makan dengan benda yang betul. Bukan duduk diam pegang pokok ke ambil aura pokok. Macam Musa AS kan, dia lapar. Kan doa Allah Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala hantar pada dia salah seorang perempuan yang ditolong tadi. Dan kata pada dia, Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bapak kami panggil kau sebab nak beri kau upah apa yang kau tolong kami ambil air tadi. Nampak tak? Allah Ta'ala berikan doa Musa, tapi asbab dia betul. Untuk kenyang, diajak makan. Bukan kenyang, pegang ni pokok je. Mana dia? Hatta Maryam binti Imran ketika dilahirkan Isa AS, kan dia makan tamar, dia bukannya kan dia jatuh pokok tadi. Air tu mengalir, tapi benda tu mesti benda fizikal. Benda ikhtiar dengan betul. Macam tu bila orang tu kata kita kata kefahaman tadi kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi kena faham betul. Cara Allah datangkan bantuan tu tajuk lain. Hanya dia pengharapan kita. Tapi bila orang baca ayat tadi tapi dalam praktis gagal macam mana? Sebab belajar baca, hafal tapi tak amal. Itu masalah dia. Sebab pasal begini kita balik pada tajuk macam tadi Nur Muhammad tadi kan. Dah jadi dua entiti dah. Allah, Nur Muhammad, tiba-tiba datang kita apa kaitan dia? Allah Ta'ala nak jadikan apa saja. Bila kata saya sembang dengan orang tu, dia kata tengok, bila tengok benda tak boleh dicipta, atom tak boleh dihancurkan. Maksud dia zat itu adalah zat dia. Inverted comma. Saya kata dengan orang, saya kata pasal pula tak boleh Allah Ta'ala jadikan benda tanpa ada. Dia kata mesti ada barang. Ada barang nak jadikan benda. Nak jadikan cawan kena ada kaca kena ada pasir. Tahu kan? Ni dari pasir, tahu kan? Tahu. Silika kan? Okey. Nak buat ini, pen ni, kena ada plastik. Boleh tukar jadi pen. Tajuk, nak buat alam kena ada zat. Dia sebut macam tu. Saya kata sini. Saya kata bang, saya letak 2 orang. Seorang ni dia boleh letak dekat dia tepi dia ni tanah ke batu ke apa. Dia pakai power dia tukar jadi pen. Hebat hebatlah think pen. Tapi daripada ni tukar jadi pen. Okay. Seorang lagi saya kata tak payah dia ada barang, kun terus jadi. Siapa ni hebat? Itulah maksud dia. Allah Ta'ala kata kun dia jadi. Bukan perlukan macam ambil barang letak kun. Tak payah. Pasal Allah Ta'ala yang makhluk macam kita ni saja yang perlukan barang untuk tukar. Allah Ta'ala bukan macam kita. Laisa kamitslihi syai'. Kalau dia kata perlu barang untuk cipta barang, untuk cipta barang, kita pun buat benda sama. Barulah. Takkan tak pandai lagi. Kita kata takkan tak faham macam tu. Saya kata dengan dia, macam ni dia kata. Saya kata seorang ni perlukan nak buat alam, perlukan pada zat Allah Ta'ala dia tu.
Dia ambil zat dia dijadikan alam. Dia kata macam tu. Pasal tengok, kan nampak? Dia terjemah tadi tak binasa. Apa jadi rasa? So keluar lebih terwujud. Jika kita faham dengan konsep satu-satu lagi, kita tak ciptakan alam tanpa perlu barang. Dia sebut kun saja. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia cakap kun je jadi. Maka menunjukkan itu lebih hebat. Dengan kata-kata dia saja, dengan kalam dia saja, jadilah benda berkenaan. Ada pun yang satu lagi yang salah faham. Dia kata kena ada zat letak cakap kun baru jadi. Dia diam. Itu sebab kita kata interpretasi Nur Muhammad, interpretasi zat Allah dan sebagainya macam itulah dengan tu. Itu interpretasi yang para sahabat tak pernah ajar. Para tabi'in tak belajar dengan sahabat Nabi. Menunjukkan bahawa benda ni adalah benda-benda yang baru. Ya. Saya belum faham lagi definisi orang tarikat ni. Nur Muhammad ni cahaya dari Allah. Kan? Allah Ta'ala ambil zat dia, jadikan Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad dijadikan sekalian alam. Ada beza tau. So the word Muhammad tu bukan connect. Bukan Muhammad ni, bukan Muhammad kat Mekah. Bukan connect. Dia ada dua Muhammad. Dia orang ni, orang belajar sini ada dua Muhammad. Muhammad kat Mekah satu, Muhammad Nur Muhammad satu. Bukan Muhammad Nabi Isa. Dia actually dia kata dalam Nabi Muhammad tu ada nur tu juga. Dia kata macam-macam lah pelik-pelik dia orang ni. Dia pening kepala. Tak, banyak saya jumpa tak semayang. Semayang tidak, syariat tak buat. Tapi sembang tentang ikhlas, 5 jam 6 jam boleh sembang. Bab ikhlas, bab tak syirik dan sebagainya. Tapi syariat tak buat. Tu sampai saya pernah tanya seorang orang belajar ilmu. Saya kata, "Bang, minta maaf nak tanya." Saya kata, "Ilmu abang belajar ni, dengan ilmu Muhammad kat Mekah." Kena sebut macam tu. Dia tak faham. Kalau kita sebut kata Muhammad je kan, dia ingat ilmu Muhammad satu lagi. Tak. Ilmu abang belajar ni, ilmu kita ni belajar ni, ilmu Muhammad kat Mekah ke? Dia kata, pasti. Dia kata. Dia cakap macam tu, saya kata Nabi SAW sabda, Nabi kata, "Lau ta'lamu ma'a'lamu." Kalau kamu tahu apa aku tahu. Kalau kamu tahu apa aku tahu. Nanti kamu akan banyak menangis, sedikit ketawa, dan kamu akan lari ke tengah-tengah padang, tinggalkan semua. Kamu akan minta apa? Istighasah kepada Allah Ta'ala, mengharapkan keampunan Allah SWT. Tak nak dunia lah. Kalau tahu, kamu tahu apa aku tahu. If you know what I know. Dan Nabi SAW semayang sampai bekat-bekat kaki. Saya kata asal tak serupa. Pasal Nabi kata natijah dia kalau kau tahu apa aku tahu. Dan abang kata ilmu yang abang belajar ni ilmu Muhammad kat Mekah. Dan tapi Muhammad yang kat Mekah kata, kalau kau tahu apa aku tahu, kau akan jadi sini. Dan Nabi praktis, tunjukkan practically. Nabi solat sampai bengkak kaki, semayang sampai 3-4 juzuk, kan, satu rakaat sahaja. Kenapa tak serupa? Saya kata diam. Muhammad mana tu? Itu masalah dia. Saya kata Muhammad kat Mekah kan, saya kata ilmu sama tak? Dia kata sama. Saya kata kenapa natijah tak serupa? Kenapa natijah tak serupa? Yang ni solat sampai bengkak kaki, bangun malam, minta pengampunan. Yang ini lepas tidur je. Mana persamaan dia, saya kata? Sedangkan kalau kamu tahu apa aku tahu, Nabi kata ini akan jadi. Tak jadi pun, saya kata. Dia orang umur kan, bukan budak. Tak ada jawab. Pandai sangat. Kalau jumpa orang biasa, seronok sangat dia. Dia goreng je, hangus. Kawan tu ya ke sampai macam tu kali. Dia seolah-olah dia direct Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi direct ilmu laduni, bercakap pong-pong kan. Dia kata walaupun tak jumpa dalil hadis, tapi masih lagi sahih, dia kata. Amboi kan, bagus sangat, dia kata. Ini kita kata masalah pasal apa dipanggil khayal dengan kehendak sendiri. Punca dia sebab apa? Salah interpretasi. Itu sebab dia kata kefahaman dia tak ada. Itu sebab bila Ibn Abi Hadi kata tidak boleh mengadakan takwilan pada ayat atau sunnah yang tak pernah ada pada zaman salaf. Mereka tak kenal dia dan tak pula menjelaskan pada umat. Tak jelaskan pun. Faham tak? Macam juga kita kata macam bila orang kata ikhtiar dengan menjampi-jampi air. Para sahabat tak faham macam tu. Diorang pernah buat tapi tak buat tiap hari. Betul tak? Dan bahkan yang pandai sembuhkan orang dengan air kan, dia tak jadi. Bahkan kalau kita baca hadis Abu Sa'id Al-Khudri ketika perbuatan penjampian yang seorang sahabat tadi jampi ketua kampung tu kan, tahu tak apa dia kata? Kami tak tahu dia pernah menjampi atau pandai menjampi. Bila orang tu kata ini salah seorang budak perempuan di kampung berkenaan datang,
Dia kata tuan ketua kampung ni dia kena patuk ular dan sebagainya lah, leding. Mana dan kaum kabilah kami keluar. Ada tak dengan kamu ni yang boleh menjampi? So salah seorang sahabat mara ke depan. Dan ketika tu Abu Sa'id Al-Khudri kata, yang mara ke depan tadi tu, kami tak pernah tahu dia menjampi dan kami tak pernah tahu dia pandai menjampi. Dia tak pernah menjampi dan tak pernah kami tahu dia pandai menjampi. It's actually bukan dia punya kerjaya. Dia kata dia tawarkan diri, dia pergi kat kawan tu, dia baca Fatihah je. Gitu. Baik dia baca Fatihah je. Baca Fatihah. Gitu. Kemudian dia bagi orang tu minum, sekian, sembuh. Maksud dia yang faham dari awal, dia tak pernah menjampi, tak diketahui pandai menjampi. Tak orang lain yang cakap dia tak pandai. Abu Sa'id Al-Khudri dia sendiri sebenarnya kisah tu. Oh, asyik. Dia tak menjampi dan tak pandai menjampi. Dan bahkan lepas Nabi mengiyakan perbuatan dia, tak ada pula semua orang lepas tu menjampi orang. Pergi kat dia tak ada lah. Tak, dia pula tak ada tawarkan Mel, sini aku jampi kau. Nampak tak? Dia tak, itu yang kita kata understanding tadi. Tu kadang-kadang saya cakap macam ni, ada orang kata saya hina orang. Tapi seriously, memang para sahabat Nabi SAW pernah menjampi air, Nabi mengiyakan. Tapi diorang tak faham benda tu sebagai satu anugerah pakai tiap-tiap hari. Buat sekali, jadi tinggal. Tu sebab diorang tak buka pusat rawatan Islam. Dia betul ke ayat ni ada Yang para sahabat pakai dalam hadis-hadis yang datang semua Fatihah je. Fatihah saja. Tak ada lagi lah kan. Sakit kepala pegang sekian, sakit perut pegang sekian, baca sekian, tak ada. Sebab hadis terpedaya sebab yang alim ulama besar yang buat buku. Tak, itu masalah kita kata tajuk dia sekarang. Itu sebab kenapa kita belajar manhajut talaqi, cara kita belajar, kita kena define betul-betul apa kita belajar ni. tak, sebab semuanya harus je. Masalah tu saya kata simple je. Tengok kita kefahaman para sahabat ni. Apa dia lain? Kefahaman para sahabat. Berlaku apa-apa kebaikan pada mereka, macam seorang sahabat kan, Quran apa dia baca surah Al-Baqarah, malaikat turun mendengar bacaan dia. Dia tak mengharapkan kali kedua. Kita sekali jadi besok nak try lagi. Tahu tak? Ini tu understanding para sahabat bila berlaku karamah atau kemuliaan Allah Taala bagi, dia tak try cari sekali lagi. Macam Umar bila dia berdiri kat mimbar kan, dia berkhutbah nampak tentera di sana. Tadi apa dia dekat Yarmouk dia tengah lawan dekat sana. Dia nampak tentera tu datang belakang. Dia bercakap, orang sana dengar. Tapi ketika dia mati je, ditikam oleh orang ketika nak salat subuh. Dia tak nampak pula vision ada orang datang. Side mirror kan. Kan? Nampak? Yang jauh ni nampak, yang dekat tak nampak. Kenapa? Sebab bagi mereka benda berkenaan bukan berulang-ulang. Kita ni mesti berulang. Kalau dah wali dia. Takkan dah jalan atas air, terbang tembus dinding, jalan sekian-sekian. Gila ke? Sebab saya kata understanding tentang karamah, understanding tentang mukjizat, understanding tentang tentang ma'unah dan sebagainya daripada Allah Ta'ala, bukan macam para sahabat faham. Sebab takwilan tadi tak kena. Macam orang mentakwilkan ayat surah Yusuf. Bila campak baju, Nabi Yusuf campak baju kepada dia minta orang campak baju dia kepada muka bapak dia dan akan nampak lihat maka. Dia pergi baca kat situ sebagai apa? Sebagai ambil berkat. Mana pula? Itu mukjizat pasal Yusuf tahu apa hasil lepas tu. Yusuf cakap. Mana pergi bercampak, nanti akan balik lihat balik. Masa dia suruh campak baju berkenaan ke muka bapak dia. Dia suruh. Bukan bapak dia kata, aku nak benda untuk saya lihat balik muka. Tak ada. Supaya mata aku lihat balik. Dia tak minta benda tu. Bahkan bapak dia bila baju Yusuf dia bawa, dia kata inilah ajdari Yusuf. Aku dapati ada bau Yusuf lah. Laula antufannidun, kalau kau nak ni, anak dia pun kata innaka la fi dhallikin kabir qadim, kau dalam kesesatan kau yang lama. Dia punya anak tak tahulah. Tapi kan anyway, kisah tadi macam Allah sebut tilka ummatun qad khalas, dah telah berlalu, laha ma kasabat, untuk dia apa dia buat, walakum ma kasabtum, dan apa untuk kamu apa kamu kerjakan, wala tusalun amma kanu yafalun, kamu tak ditanya berkenaan apa mereka buat dulu. Kita cuma ceritakan sebagai pengajaran. Anyway, yang kisah tadi, bila orang tu bawa campak kat muka, dapat lihat balik. Itu bukan ambil tabarruk. Itu mukjizat. Pasal Yusuf AS dia apa? Arahkan. Dia bukan apa? Try tengok kok jadi. Tak. Dia kata, sampai kau ambil campak kat muka bapak aku. Ya saya. Itu tajuk dia. Wahyu. Tu bezanya para anbiya. Ni bila dia suruh macam Khidir ketika dia bunuh budak tu. Wahyu. Dia pecah kapal. Wahyu. Ada bawah tembok tu ada harta. Wahyu. Buat je. Allah Ta'ala arahkan dia buat. Itu kita kata ilmu dia belajar buat apa? Kan kita kata paling mulia ilmu ni adalah ilmu belajar. You actually ilmu belajar, bukan ilmu ilham.
Ilham ni anjing dapat, kambing dapat, semut dapat, semua dapat ilham. Kan kita kata macam lebah, tak ada kursus 3 hari induksi ataupun belajar apa. Mana lebah hari ni tak ada. Lebah hari ni cuti. So apa? Pergi ada kursus induksi. Buat hani ke, kursus buat hani, kursus buat sarang. Ada? Tak pernah. Pasal itu ilham. Anak penyu keluar, dia tahu dia penyu. Dia tahu dia jantan betina. Dia tahu spesies apa, tak silap kahwin. Betul tak? Kalau dia buat silap kahwin, tak tahu dia spesies apa, kan pening kepala. Kan kawan tu lari, apa salah kau kejar aku? Kan? Kita spesies berlainan. Pernah tengok cermin, kita tengok muka dia jadi apa? Tak. Jantan betina. Kepala duduk situ, tak nampak bawah. Kan kepala penyu kan duduk situ, badan macam tu. Mana pernah masa nak toleh ke belakang tengok ni jantan ke betina? Tak boleh kan? Kita tengok cermin. Semua itu adalah ilham Allah Ta'ala kepada dia. Orang sibuk cari ilmu ilham, kenapa? Benda tu ilham Allah Ta'ala bagi. Kita ilhamkan kita hari ni terus keluar awal. Sebab apa? Kalau keluar, itu Allah Ta'ala nak jaga kita. Tapi jangan tunggu tiap-tiap hari. Ada apa ilham aku hari ni? Itu masalah dia. Itu masalah dia pasal apa tau? The understanding of protection of Allah. Ni kata harus. Allah Ta'ala kau minta apa benda, nak bagi, Allah Ta'ala harus saja bagi. Itu betul. Bersifat harus Allah Ta'ala dalam mengurniakan apa dia nak kepada kita. Ya. Ini kita paksa pula. Kalau baca sekian, negeri selamat. Kalau baca wirid sekian, kampung takkan masuk pencuri. Kalau baca wirid sekian, menunjukkan kita tak faham berkenaan understanding para sahabat. Para sahabat tak faham macam tu. Dan mereka takkan buat benda tu berulang kali. Dan ini konteks sebenar. Bila kita kata mukjizat karamah bukan benda ulangan. Siapa kata? Tengok sahabat buat. Berjadi karamah tapi dia tak buat tiap hari. Datang kita, wali kita tiap hari. Kasyaf tiap hari. Nampak apa kat berlaku kat Mekah tiap hari. Terbang ke Mekah tiap hari. Gila ke? Kan soalan main-main ke? Betul tak kenapa kita kata? Macam Ibn Abdul kata, takwilan kefahaman yang para sahabat tak pernah ajar. Dia kata tak boleh ada-adakan apa-apa yang bukan diorang ajar. Sebab ini kita kata lebih lagi kita kaitan dengan akidah, ibadah, akhlak. Ada orang tambah pemakanan dan sebagainya kan. Dia pasal ada orang tipu juga. Dia kata Nabi SAW kata jangan makan ikan dengan apa? Susu. Siapa kata? Dia kata benda ni sunnah. Soalan, dapat hadis mana? Itulah masalah di sekarang ni. Kalau kesihatan, dari segi kesihatan, macam Imam Syafi'i rahimahullah, bila dia kata berkenaan dengan, dia kata aku rasa tak elok pakai air musyammas kan, air kena cahaya matahari. Ada asar daripada Umar, daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan dia tak suka. Umar kata tak suka. Anyway, dia kata aku rasa benda ni tak elok dari segi perubatan. Dia sebut. Dia tak kata sunnah. Ya, pasal apa? Pasal doktor mungkin cakap benda situ. Ahli perubatan zaman tu kata orang buka kaki sini kulit dia akan sopak, akan rosak sebagainya. So maka dia cakap benda tu atas dasar perubatan. Itu lain. Nak pakai agama jangan pakai setiap hari macam tu. Mana letak pada barang-barang jual kurma je pakai. Ni siapa takkan lapar keluarga yang ada dalam rumahnya kurma. Patut tengok orang tu ke bulu. Dia sebenarnya pasal itu adalah makanan bagi orang berkenaan. Maksudnya kalau selagi benda tu ada makan, dia tak lapar lah. Kan pasal benda tu simpan lama. Tapi kat Malaysia beras lah. Pasal letak tamar dalam rumah, dia letak peti ais. Bagus letak tamar dalam peti ais ni. Nabi sabda takkan lapar rumah yang ada dalamnya. Jangan salah faham. Faham tak? Itu konsep pemahaman tu. Itu betul bahaya. Pasal kritikal. Masalah tajuk harus tadi terlampau besar. Jangan main tu. Main tu memang saya kaki buat gelawak dengan orang. Oh jadi kan dia kata harus je. Boy harus. Best lah. Ada ilmu semua maybe. Itu yang tajuk asal kita kata bezanya Islam dengan bukan Islam. Beza kita ni adalah kita ada asas. Kita kata boleh tak boleh. Sandaran kita adalah sandaran yang betul, yang benar daripada Allah dan Rasulnya, yang dipelajari oleh para sahabat Nabi, yang diajar kepada para tabi'in, dan susul galop sampai pada kita. Itu kita belajar wuduk, belajar solat, belajar siang tangan letak mana, tangan tak mana, kan? Kat mana tangan, kat mana sekian, apa lafazkan. Semua tu tadi Allah Ta'ala sayang kita dengan benda berkenaan. Ini wahyu. Beza wahyu dengan apa orang kata idea seseorang itu. Kalau idea seseorang tu saja nak buatkan, contohnya nak semayang tak nak tidur, nak puasa tak nak buka, Nabi sekat. From the idea of devote diri pada Tuhan, orang tu bagus. Yang kisah kita sebut itu berkenaan dengan Sa'ad bin Hisham bin Amir, yang dijual harta, beli senjata, beli kenderaan, nak apa? Jihad sampai mati. Bila sampai Madinah, orang Madinah kata jangan buat. Sebab dulu ada orang, 6 orang nak buat benda yang sama. Nabi sekat. Cerai bini, cerai isteri sekali.
cerai isteri, jual harta, beli senjata, beli kenderaan, nak jihad sampai mati. 6 orang zaman Nabi. Nabi sekat dan Nabi kata apa? Alaisalakum fiyya uswah. Tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan? Tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan? Maksudnya nak dekat diri pada Tuhan, aku paling tahu cara dia. Kenapa tak jadikan aku contoh kamu? Itu kita kata asas yang menyebabkan siapa-siapa datangkan takwilan baru, kita reject. Bukan dasar sombong. Nak dia kata, ustaz, saya pernah kena. Saya tegur orang kena ambil air jampi ni. dia dalam apa satu website kan. Dia ni bukan ni WhatsApp yang grup. Masjid Kota Damansara masuk ke sana tu. Lepas tu dalam grup tu adalah 3-4 orang ustaz-ustaz. Yang bila time benda lah, dia semangat-semangat lah, time menyampah kerajaan lah. Sekian. Lepas tu ada seorang tu datang, dia testing, dia bunyi air Syifaul Arifin. Syifaul Arifin, penawar golongan yang mengenal. Mengenal apa? Mengenal Arif Billah lah, mengenal Allah lah. Okay, ini tak apalah. Syifaul Arifin. Air Quran sumber bawah tanah dibacakan 30 juzuk. Pengedar dialu-alukan. Dia letak sekali, saya diam. Second time dia letak sekali lagi. Kali kedua dia letak, saya pun propose lah. Saya kata sepatutnya bukan bergantung air macam ni, saya kata kan. Ikhtiar yang sepatutnya saya kata suruh bangun malam. Bangun seperti akhir malam yang Nabi kata Allah Ta'ala seru, tak ada siapa nak minta aku berikan. Tiap-tiap malam Allah Ta'ala seru benda tu, bangunlah. Minta bangun, tak nak bangun, tak ada effort. Ini effort betul, Nabi arahkan effort tadi. Ini berbeza dengan tajuk kita kata harapkan benda tu bulat golek. Tak, buat ini dulu. Kemudian nanti Allah Ta'ala akan salurkan kita kepada effort yang sepatutnya. So buat, bangun, tak nak. Dia kata tak apalah share, yang tak kuat boleh bangun malam, orang tak boleh. Orang awam tak boleh. Saya kata dia boleh habiskan duit pergi ke Nilai, pergi ke mana, jalan Cik Bomoh, kenapa tak boleh bangun malam? Kan boleh keluarkan duit, jalan bawa kereta berjam-jam, kenapa tak boleh bangun malam? Takkan tak ada effort tadi? Dia tak puas hati lagi. Dia kata entah cakap macam ni saya sekian. Saya kata dia pada saat ada dia kes tu, dia marah saya. Saya kata sahabat Nabi betul jampi air. Entah tak percaya dengan air jampi ke? Saya kata bukan tak percaya jampi, air jampi tengah ikhtiar nombor 1. Saya kata bahkan salah kalau orang tu hanya bergantung air jampi. Sakit perut air jampi, anak tak nak cakap air jampi. Tak dengar cakap anak ni, ambil air jampi. Kan? Nak suami sayang air jampi. Nak isteri dengar cakap air jampi. Amboi. Mudah betul macam tu. Kalau doa, saya kata doa. Ya betul, itu adalah senjata yang paling besar. Hari tu saya dengar TV lah. Ustaz kata baca ayat ini sekian ayat Yasin 82. Baca 40 hari nak lembutkan hati suami isteri. Boleh ke macam tu? Tak ada. Kita suruh. Tak ada, salah. Sebab kita kata effort jangan salah. Kan effort salah kan, nanti saya buat lebih buruk tu. Itu effort lah. Effort tu saya kata effort yang salah. Effort buat tapi salah. Masak saya sedap. Kan contoh macam kalau rasa macam apa, macam ada macam orang kata saya dengan suami saya ni dah beku, dah frozen. Hati dah keras, tak ada benda. Saya kata kalau keras, saya cairkanlah. Dia kata cair. Jadi saya kata pergilah keluar jalan ke, bercuti ke, tapi tak nak sekian. Saya kata janganlah degil. Kan? Awal tak effort tak buat lagi. Dia kata tapi tak ada apa-apa kot. Ni macam orang kita suruh hafal Quran, saya dah tua. Kan? Tak buat lagi. Alah ustaz tak boleh, saya dah tua. Dah start belum? Belum lagi. Tapi saya tua. Yang kata cakap itu kenapa? Kita tahu masa depan ke? Kita know the future. Tak. Kita dah doa minta Allah Ta'ala akan buka hati kita. Kenapa kita awal-awal sebelum takdir datang, kita dahului takdir. Effort tak buat. Saya kata cairkanlah hati, keluarlah pergi cuti. Tapi lagi. Saya pun salah. Saya kata pasal effort dekat situ. Kan nak berduaan ke, tahzik sibuk dengan anak-anak, jadi macam stres dan sebagainya. So tinggallah kejap, pergi cari tempat ni, jalan. Itu cara dia. Effort buat. Tapi kalau buat tak dapat apa juga, redha lah, tu je. Tapi kena buat effort. Kan nak pasang api, janganlah pandang je periuk tu. Kalaupun nanti tak apalah, tak ada api pun, kalau nak jadi juga. Harus kan? Pandang kan. Buat apa tu? Tunggu nasi masak. Ada api tak? Tak ada. Tunggu api lah. Kan? Mana boleh macam tu? Effort kena betul tak? Memang kita kata baca Al-Quran, tapi contoh ayat Quran dibaca tadi, kena tak tajuk dia? Itu kan soalan juga. Sebab contoh macam bila Musa AS, dia lapar. Dia kata Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tuhanku, aku kepada apa kau turun kepadaku daripada kebaikan aku amat memerlukan. Dan juga Nabi Adam dan Hawa, Nabi Adam dan juga Hawa, kan bila dia dimukai Allah Ta'ala, lalu mereka berdua berdoa,
Rabbana zalamna anfusana. Maksudnya dia doa untuk apa? Minta ampun. Datang kita ambil ayat minta ampun tadi pakai untuk apa? Jangan kena stroke. Tak kenalah. Contoh macam kita kata pen untuk menulis, kita gunakan untuk tolak kereta. Saya buat lawak ya. Ini lawak sebenarnya saya buat lawak, tapi akan faham tak? Dia effort kena betul. Mana barang tadi itu takah kegunaan dia. Kan ambil pen tu gonyok. Betul tayar kereta, nak tu kereta kita pancit. Nak dan kita ambil pen kita. Kenapa tu? Dengan kuasa Allah Ta'ala dia akan terbuka juga. Betul tak? Jangan pakai sesuka hati lah, pasal jangan tanggung pada ayat itu, benda bukan kerja dia. Allah Ta'ala tak tanggung kat situ. Kalau Nabi ajar, macam ayatul kursi Nabi kata akan menghalau jin dan sebagainya. Nabi ajar itu wahyu. Adapun orang yang lain datang mandai-mandai ni, memandai-mandai, siapa dia? Dia dapat wahyu ke soalan? Tengah tanya juga. Dapat mana? Adakah para sahabat kenalkan benda tadi? Kalau para sahabat kenalkan, kita angkat tangan. Itu memang para sahabat kalian besar, mereka belajar dengan Rasulullah SAW. Adapun yang lain-lain ni pandai-pandai ni, yang ini untuk kebal, ini untuk terbang, ni suami sayang, ni anak dengan cakap dan sebagainya. Nak tanya soalan, dapat mana? Siapa ajar? Pengertian, takwilan, tafsiran, makna ayat tadi, kegunaan dia untuk itu. Macam ni pen, saya letak sini semua tahu untuk menulis. Betul? Kalau saya ambil satu skru daripada reaktor nuklear, saya letak atas meja ni, boleh tak orang tu pakai suka hati? Tak boleh, dia kena tanya dari mana. Pasal itu saya pernah bagi, dulu saya bagi analogi saya tu. Pernah tengok cerita The God Must Be Crazy? Ya. Yang Afrika tu kan, yang turun botol daripada langit Coca-Cola kan. Dia orang naik kapal terbang, dia campak botol Coca-Cola, jatuh bawah tu kan. Ni orang asli kan, tak tahu apa benda kegunaan. Digantung, letak atas pokok, ikat, lepaskan, pusing, cantik. Kemudian ada yang pakai untuk alat muzik, ada pula guna untuk tumbuk-tumbuk, ada ambil cop corak, ada macam-macam. Tapi in the end benda tu sebenarnya kegunaan dia apa? Botol Coca-Cola. Itu ya, botol Coca-Cola lah. Tapi pasal tak, benda tu bukan depan mata dia. Itu sebab kenapa kita baca Al-Quran kan. Quran itu mukjizat. Quran itu adalah penawar, tapi belah mana? Jangan kita kata kita gunakan pada tempat yang salah. Sebab para sahabat Nabi SAW, bila Nabi iakan tentang surah Al-Fatihah itu sebagai ruqyah, sebagai jampi, maka kita terima sebab Nabi iakan, bukan sebab ada orang pandai-pandai buat. Dan bahkan bila para sahabat cerita apa dinukil pada kisah tadi untuk ajarkan kita, benda itu difahami zaman Rasulullah macam tu. Bukannya kita faham dengan cara lain. Faham tak? Itu sebab interpretasi Quran tak boleh suka hati. Memang Quran itu mukjizat, Quran itu penawar, tapi bukannya macam kita nak pakai suka hati. Ini pakai suka hati ni masalah. Terbang ayat ini, kebal ayat ini, boleh tengok tembus dinding ayat ini, boleh nak cantik ayat ini, baca-baca kan. Kalau dah muka hampir kan? Lepas tu pergi baca surah Yusuf. Kita sini, anak kita nak rupa macam mana Allah Ta'ala? Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk rupa kamu dalam perut ibu kamu, dalam rahim tu, kaifa yasha, macam dia nak. How he as he like, however he like, macam mana dia nak, macam dia jadikan. Ini kita pula pergi macam, ini kalau makan ini anak cantik, makan ini anak sekian. Makan tu pun bohong dah. Macam apa? Kalau nak apa, nak anak putih macam minum soya. Kopi kan hitam. Kopi hitam, jangan minum. Kicap tak boleh, nanti anak hitam. Siapa ajar? Itu masalah dia. Kita kata interpretation of usage dan sebagainya barang tadi, kita kata tak pernah para sahabat faham, dan kita faham macam tu. Ustaz, kalau dalam proses pembentukan tu, ibu bapa berdoa boleh? Doa lah, ya Allah jadikan aku cantik. Iyalah, kita minta lah bertakwa. Cantik tak bertakwa masalah pula. Cantik tapi tak takwa. Boleh doa lah Ustaz. Doa lah, minta Allah Ta'ala yang membentuk rupa. Ya Allah, sempurnakanlah rupa anak aku ini. Macam itulah. Tapi jangan jadikan dicacat, ya Allah. Itu pasal Allah Ta'ala yang membentuk rupa dia. Kita tahu. Tak cukup hidung ke? Hidung separuh je, sebelah ada lubang, tak ada lubang. Benda Makanan pun makanlah apa sekalipun. Ada orang kat Afrika tu, anak dia makanan tak cukup, lahir-lahir elok sempurna je. Ada orang tu cukup dalam rumah kan, ni doktor 24 jam datang ambil cek darah, sejam sekali datang cek. Tapi anak datang keluar cacat. Itu kuasa Allah Ta'ala. Dia nak cara yang dia nak, rupa yang dia nak, apa dia nak. Ini harus kak. Ini harus. Ini harus. Kau pun harus. Kita selalu dikonfuskan. Saya pergi dengar Muhammad Dr. Murad, dia selalu tafsir, katalah ayat-ayat juz amal. Lepas tu dia cakap, baca ini untuk
suami isteri, rumah tangga, belakang, ada ini, sabar. Every ayat tu ada line ni. Mana boleh. Itulah kita. Yang itulah kita kata tadi. Jangan mandai-mandai. Itu masalah dia. Dia datang dari yang ulama tersohor. Walau tersohor sekalipun tu masalah. Itu kenapa kita belajar sekarang ni. Satu peringkat kita, pembelajaran kita nak buang segala kefahaman yang salah. Dia dari mana? Dari kitab mana? Tak, bukan kita, itu masalah kitab mana. Kita pula kena cari. Yalah, dia dari Dia benda tu bukan. Benda tu kadang-kadang orang try jadi, terbuat jadi. mungkin dari 100 orang untuk jadi jin. Kalaulah saya kata dengan akak, pakai baju hijau, pakai seluar hitam, keluar hari Rabu, naik motor FZ, lintas jalan NKVE, berhenti depan tu dapat duit. Berkat baju hijau. Anyway, tak kisahlah berkat ke apa. Saya boleh tak ajar pada Tuan Haji ada masalah duit ke? Ada juga. Tuan Haji keluar dari rumah, ikut jalan sekian, pakai motor FZ, pakai baju hijau, keluar jalan sekian, berhenti depan tu, nanti ada orang bagi duit. Kan? Itu masalah tadi. Pasal pemberian Allah Ta'ala harus. Sebab kenapa dalam berdoa Allah Ta'ala dia tak pernah letak syarat. Syarat dia ayat A, B, C, D, E, F, G. Allah Ta'ala tak syarat. Nak minta perlindungan Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, baca ayatul kursi, Nabi ajar. Tapi kalau untuk isti'adzah saja pun, sampai tak? Sampai. A'udzubillah tu bukan maksud dia kena terjemahkan a'udzu tu apa benda, tak. Aku berlindung dengan Allah. Kan maksud interpretation dia, direct translation, tak ada sebarang rahsia di sebalik, tak ada rahsia di sebalik. Intipati apa hakikat ayat ini tak ada. Directly. Tengok baca kita doa-doa Nabi ajar. Semuanya direct. Minta ampun ke, minta elak daripada nyanyuk ke dan sebagainya, semua tu direct translation. Tak perlukan kepada interpretation belakang tu ada apa, tak payah. Pasal doa tak dengar kita diam ke, apa bercakap ke, kita seorang ke, kita ramai ke, Allah Ta'ala dengar setiap kata-kata kita. Pengharapan kita nak bagi tu, dia harus nak memberikan apa kita minta. Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang patut, apa yang tak patut. Minta. Tapi dapat ke tak dapat, happy je. Tapi yang ajar tu dia tak belajar ke? Okey. Yang belajar, yang mengajar benda macam ni, dia bila kat tanya dia belajar ke tidak, tu kita kata manusia ni dalam paling besar, macam Ibn Qayyim kata pada awal pada tajuk kita ketiga ni, paling besar diberikan kepada seorang hamba nikmat setelah di Islam. Setelah Islam adalah niat yang betul dan juga apa? Kefahaman yang sahih. Itu yang kita minta tiap-tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ya tak? Kan siratal ladzina an'amta alaihim, yang orang an'amta alaihim siapa? Orang yang nikmat tadi, nabi, siddiqin, syuhada, orang soleh. Dan tambah lepas tu ghairil maghdubi alaihim. Allah tak sekat pada masalah soleh saja, tak ujung tu. Bukan orang yang kau murkai ke atas mereka. Yang mana orang ni diwakili oleh Yahudi yang merupakan kumpulan salah niat. Kumpulan niat salah. Dia intention dia bad intention. Every time dia buat apa-apa, dia cari jalan untuk kenakan Allah Ta'ala balik. Kenakan Nabi yang ajak. Dan Nabi tu datang, dia pun kenakan Nabi tu. Itu Allah ceritakan dalam Quran tentang kisah mereka ni. Nak ajar pada kita macam mana orang ni apa? Degil dan sombongnya mereka ni. Sampai apa? Tahu kebenaran, kenal kebenaran tapi lawan kebenaran. Mana niat dia secara buruk. Tu bad intention. Satu lagi apa? Ad-dhalin, diwakili oleh orang Nasrani. Tapi dia adalah contoh saja. Keseluruhan dia adalah apa? Faham salah. Macam orang Nasrani ni dari segi kata-kata, perbuatan, kita nampak dia macam nak kan buat kebajikan, Tuhan sayang, God love whoever love his brother, bla bla bla. Dia bayangkan macam tu. Kan dia buat charity, dia buat sekian. Bagilah tak Mother Teresa lah, sanggup tinggalkan negara, pergi buat kerja sekian-sekian kat India tapi penggalakan untuk menggugurkan anak, dia juga punya kerja. Gugurkan anak. Dia antara orang yang membuat kerja berkenaan. Tapi anyway, kalau kita perhatikan balik, dia orang cuba, tapi dalam percubaan mereka dekat diri pada Tuhan, mereka gagal. Sebab apa? Salah faham. Bad understanding. Asyik salah faham je. Allah Ta'ala sebut apa son of God kan Isa apa. Tapi son of God tadi bukan Isa saja dapat. Gelaran tadi. Bahkan semua Bani Israel dipanggil sons of God. Tu yang Ahmad Didat kata, God have in the Bible son by tons. Mana bertentan banyaknya. Ribu-ribu, bukan seorang. Dan Adam dipanggil son of God. Abraham son of God. Dipanggil macam tu gelaran, tapi tak disembah. Tapi orang salah faham.
Begotten, not made. Kan? Begotten, dilahirkan. Seriously. Maksud dia nak kebaikan. Lepas tu dia tak nak kahwin. Dia tinggal sekian-sekian. Dia buang agama. Buang dunia dengan sebab agama. Macam tu sekali. Tuhan tak pernah suruh macam tu. Maka setiap para anbiya sebelum tu kahwin, beranak pinak, berkeluarga dan sebagainya. Tapi datang dia, tak payah. Sebab apa? Cinta Tuhan. Nampak tak? Dia ni salah faham. So bila akak tanya dengan saya, asal diorang tak belajar ke? Belajar tapi apa? Salah faham. Salah faham je. Datang hadis sahih tapi salah faham. Sebab kenapa kita kata understanding para sahabat tu dia kena tengok. Sebab kenapa Islam ni bukan saja Quran Sunnah, tapi apa? Kefahaman para sahabat. Faham tak? Kalau faham para sahabat tu kita ambil, dan habislah Islam ni. Sebab para sahabat lah penukil bagi diri kita. Bila macam nak wuduk macam mana, Quran sebut. Tapi yang tunjukkan praktikal pada kita, para sahabat. Dia ambil wuduk macam para sahabat. Macam Uthman bin Affan, dia ambil air depan orang ramai, dia kumur-kumur, dia masuk air dalam mulut, dia basuh mulut, dia basuh tangan kan. Kemudian dia kumur-kumur, basuh mulut, kumur-kumur, masuk air dari hidung, kemudian basuh muka, kemudian air siku, kemudian dia akan digerakkan tangan macam tu. Kemudian dia basuh kaki. Kemudian dia kata apa? Aku lihat Nabi wuduk seperti wudukku ini. Nampak dia tunjuk macam tu? Praktikal. Mana diorang bukan setakat. Jadi apa kefahaman mereka sampai pada kita, itu adalah kesempurnaan yang Nabi tunjukkan. Kalau kita kata tak ada, ambil wajib je, tapi kesempurnaan Nabi tadi adalah tetap baik. So ambillah macam Nabi ambil. Para sahabat tunjukkan solat. Abu Hurairah solat dengan orang ramai, betul kata aku Nabi solat seperti wuduk, seperti aku solat ni. Kemudian Nabi berkata, nampak? So konsep mereka ni sebagai panduan kita cukup besar. So orang tu start understanding, dia tak nak tengok para sahabat, dia ada masalah. Tu kenapa kita kata macam orang belajar tarekat ke apa dan sebagainya, dia orang tak boleh refer pada para sahabat. Reference dia akan hilang. Dia akan hilang. Dia hilang. Dia tak akan sampai pada sahabat Nabi. Macam orang yang terjemahkan Quran kata apa? Fitrah itu suara hati. Yang surah Rum ayat 30, kan dia kata fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Fitrah Allah allati fatarna nas 'alaiha, adalah fitrah manusia di atasnya. La tabdila khaliqillah, tidak ada gantian bagi ciptaan Allah Taala. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Okey. Dia kata apa? Fitrah itu adalah suara hati. Para sahabat tak faham fitrah itu suara hati. Maka para sahabat faham fitrah itu Islam. Itu ditukil kepada kita oleh ahli tafsir. Disebut balik. Hatta yang Mu'tazilah, Zamakhsyari pun kata itu adalah Islam. Ada hadis Nabi kata, kan dalam hadis Nabi kata semua anak dilahirkan di atas fitrah. Maka mak bapak adalah yang meyahudikan dia, atau menasranikan dia, atau memajusikan dia. Lawan pada majusi, Nasrani, Yahudi adalah apa? Suara hati. Islam. So itu opposite dia. Itu understanding yang para sahabat tak pernah ajar bahawa itu suara hati. Lepas kita kata harus, kan, kita betul lah ustaz cakap macam ni, tapi ilmu Allah itu luas. Gila ke? So semua terjemah suka hati. Datang orang Kristian, dia kata apa? Sebenarnya orang Islam ni kena percaya juga Trinity. Sebab tengok bila orang Islam sebut bismillah, dia sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, 3 tu. Dia apa beza dia? Mungkin dia kata mungkin dia orang pun betul juga. Mungkin betul juga. Kan? Sebab apa? Sebab mungkin the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. So mungkin yang the Father is Allah, and the Son is actually Ar-Rahman, the Son. Rahim itu the Holy Ghost. Maybe interpretation tadi betul. Itu bukan pluralism. Itu pluralism tu gabungkan agama. Yang ini maksud dia interpret. Kristian tu kata orang Islam pun percaya Trinity sebenarnya. Cuma Islam tak faham. Dia kata kita tak faham pula. Problem sekarang orang Arab, para sahabat Nabi, kan orang-orang Quraisy tak nampak. Pasal bahkan orang kata apa? Orang kata aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah dia nak jadikan Tuhan tu Tuhan satu je? Maksud dia tak kata banyak. Maka orang Arab dengar Nabi sebut bismillahirrahmanirrahim, dia tak ada kata macam Muhammad pun Tuhan banyak. Tak ada. Dia tak faham macam tu pun. Dia tahu bahawa Nabi maksudkan hanya satu. Yang sifat dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan maksud dia ada 3. Nampak tak? Tapi kalau kita kata ilmu Allah itu luas, bila nak berhentinya? Yang ini datang terjemahan dia, ini datang terjemahan dia. Alasan apa? Ilmu Allah itu luas. Boleh jadi betul. Jadi agama ni betul patut kita ikut. Tak tahu. Boleh jadi dia betul. Boleh jadi dia betul. Mati macam tu. Lalu
Diorang cakap harus dan hilaf kan Ustaz. Tahlil pun hilaf. Khilaf daripada khilaf memang kita kata dalam masalah kehidupan kita ni, khilaf para ulama tu betul. Dia ada khilaf muktabar tak muktabar. Khilaf muktabar bila mana benda tu berlaku pada zaman sahabat lagi, ada perbincangan yang panjang lebar tentang perkara tersebut. Ada sahabat kata A, ada sahabat kata B. Itu khilaf muktabar. Macam khilaf berkenaan dengan tajuk, adakah Rasulullah lihat Allah Taala pada malam Isra dan Mi'raj. Okey, ada kata ya, ada kata tidak. Anyway, bila ada perpecahan tadi, maka itu khilaf muktabar. Pasal para sahabat Nabi belajar dari Nabi. Atau berikutnya. Tetapi bila datang orang tu, dia bukan era zaman Imam Syafi'i, bukan era zaman Imam Malik, bukan era zaman para sahabat, bukan zaman tabi'in yang awal. Datang dia pergi datangkan tajuk tadi, macam tahlil tadi. Bawa kita Imam Syafi'i, tunjuk kat saya kat mana Imam Syafi'i ajar. Bukan setakat tu, 700 tahun lepas tu Imam Nawawi datang, tunjuk kat mana kat situ ada. Dari buku senjata doa, senjata mukmin dan sebagainya, perisai mukmin dan sebagainya. Siapa dia? Tok Haji mana? Haji banyak haji. Kan jadi Lebai Malang. Haji Lebai Malang ke haji mana satu ni? Ke haji Bakhil? Itu dalam 1940s kan. Saya tahu masalah sekarang ni yang kita refer tadi awal lagi daripada tu. 40s zaman tu Inggeris masuk dah. Entah benda dia sumbat kat dalam kita tak tahu. Zaman perang Jepun. Zaman perang Jepun kan 40-an. Beza itu dari kata cikgu kat Mekah. Cikgu kat Mekah, Kak. Akak pergi Mekah sekarang, Kak tengok tak orang dekat datang sana. Pergi tepi tu dia poyo, dia jadi guru situ. Semua orang boleh kata dia guru kat Mekah. Siapa dia? Tu sebab kenapa kita punya reference bukan itu. Nak selamat, balik asal. Kalau kita nak minum air, tak tahu air ni mana nak minum. So cara kita buat macam mana? Balik pada punca sungai tu. Pasal awal-awal ni dah semua orang ni buang longkang sini, kita duduk ujung. Memang macam benda, macam sungai. Kan? Kita air tu mengalir. Kita duduk kat ujung ni. Tengah-tengah perjalanan tadi, yang ini buang air kuning lintas kat atas terkapung. Kan? Dia buang air kan? Buang air besar. Yang ini buang air kecil. Jadi payau pula. Yang ini buang sampah. Yang ini sekian. Ujung ni macam benda kat orang campak. So nak selamat apa? Bukan duduk kat atas. Pergi sumber dia. Mana tu kalau kita nak ambil tu sungai, nak buat empangan dan sebagainya untuk orang minum, dia tak buat dekat hilir. Dia buat kat mana? Hulu. Kat pangkal tu. Kat situ tak ada benda, jadi tak ada timbul tajuk contamination pada air berkenaan. Tak ada pencemaran berlaku. Tapi dia nak buat empangan untuk orang minum. Kat mana? Hilir sungai. Bijak ke? Mestilah orang kata bodohnya kan. Pasti sana lah. Macam mana kita dalam Islam ni? Ambil asri, ambil atas dahulu. Pasal apa? Yang atas dia tak ada contamination. Yang bawah ni macam-macam. Yang hadis palsu dah masuk, yang sekian dah masuk. Yang awal tadi, ke understanding mereka tu takkan terganggu. Sebab kenapa kita takkan belajar yang sini, belajar yang sana. Zaman dahulu mungkin orang tak belajar bahasa Arab, payah. Sekarang ni bersepah orang tahu bahasa Arab kat Malaysia. Kenapa masih lagi kelang kabut nak ambil kitab Jawi Melayu yang tak tahu asal mana? Hikam Ibn Atta'illah. Hikam Ibn Atta'illah kata-kata hikmah Ibn Atta'illah sekandari. Kenapa dia ajar kat TV? Sebab orang sufi mesti belajar kitab tu. Siapa belajar tasawuf tak ada kitab Hikam Ibn Atta'illah, tak sempurna tasawuf dia. Problem dia sekarang, Ibn Atta'illah bukan Nabi. Yang peliknya ada orang terjemah, sibuk menjelaskan kata-kata Hikam Ibn Atta'illah, dia macam Nabi. Baik belajar hadis Nabi. Sekolah pondok selalu start dengan hikam. Mesti. Dia mesti. Pasal dia dalam tajuk ni mesti. Pasal kerana buku tu dianggap sebagai antara buku-buku asas dalam tasawuf. Pasal orang tu ahli sufi ke belajar itu. Kita tak nak sibuk benda tu. Kita nak Nabi. Kita nak Nabi nak apa dari kita? Belajar. Bukan yang Dr. Zulkifli tu ni. Siapa? Dr. Zulkifli Abafi. Dia tak kira doktor ke, Tan Sri ke, ustaz mana pun. Itu saya kata, takkanlah Nabi SAW punya sabda rendah daripada orang lain. Kenapa tak belajar Nabi punya sabda? Tapi dia tak rasa apa. Bila dengar dia tu dari... Saya faham. Tapi kenapa Nabi punya duduk bawah? Faham tak? Ayat Quran datang ke hadis, datang terangkan ayat Quran. Hadis Nabi datang kata ulama terangkan. Ini atas tu Hikam Ibn Atta'illah, bawah tu ayat Quran. Gila ke? Iyalah. Pasal dia akan baca. Berkata Ibn Atta'illah Sekandari, adapun dia lepas tu Pak, Allah Ta'ala berfirman, sabda Nabi. Macam mana pula kita terjemahkan macam tu? Kalau kod Ibn Atta'illah bawah sekali, lepas dah baca hadis Nabi, kod bawah sekali. Tak ada hal. Saya tak ada hal benda tu. Pasal tajuk pembelajaran tu, kata-kata hikmah
Ibnu Athaillah asalkan dari kononnya kerana dia ni kasyaf dan sebagainya, dan dibuka hijab, maka kata-kata dia tadi kan Maksudnya dibuat sebagai macam ni lah. Kita letak Dale Carnegie, apa dia cakap, letak waktu Quran, apa lah akak rasa? Dale Carnegie, kan dia seorang berjaya, dia karang buku berkenaan dengan how to influence people dan sebagainya. Letak atas tu ayat, kata-kata dia, letak Quran bawah tu, sokong kata-kata dia. Macam mana? Macam tu lah tajuk dia. Pasal orang tu bila belajar, Paralel dia. faham tak? Saya kata tu, faham tak? Bila saya kata, saya tahu lah, tapi dia itulah cara dia. Pasal dia akan baca dahulu apa kata-kata hikmah Ibnu As-Sakandari, kemudian baru dia sumbat ayat Quran, kemudian sumbat hadis Nabi. Kenapa tak belajar hadis Nabi terus? Kata hikmah Balik penyokong kan? dari Faham tak? Allah Ta'ala je sokongan, menyokong kata-kata dia. Sepatutnya Allah Ta'ala firman, sabda Nabi, dia sokong, bukan dia letak Allah Ta'ala bawah daripada tu. Faham tak? kata hikmah tu sumber dia Saya faham. Tapi akak sini saya terang dekat. Akak kena faham tajuk dia, apa Ibnu As-Sakandari, Ibnu Athaillah As-Sakandari cakap pada dalam buku berkenaan, itu yang dia terangkan menggunakan ayat Quran dan hadis Nabi. Akak faham tak di mana kedudukan dia? Tajuk dia hikmah yang kelima, saya tahu. Tak. hikmah yang keenam, kejap kak, hikmah yang ketujuh. Dia akan datang ke Quran lepas tu untuk sokong apa yang dia senang cakap. Dia bukan terbalik. Kalau baik kita ambil Quran, orang duduk bawah tak ada hal. saya tak pasal dia buat. Memang, tapi pasal nama kitab tu pun Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata-kata hikmah, dia bukan hadis Nabi. Baik belajar hadis Nabi. Hadis Nabi confirm kita dalam perkara berkenaan, kita dapat dua perkara. Belajar sunnah Nabi, beramal dengan sunnah Nabi, confirm berjaya. Yang kata-kata manusia yang tadi, dia masih lagi manusia, boleh jadi salah, boleh jadi betul. Kenapa kita nak ikut dia? Jadi kita sokong kan untuk kata-kata Nabi, sabda Nabi. Kita kata ada orang faham macam ni, kefahaman dia daripada hadis Nabi. Bagus. Tapi bukannya hadis Nabi datang lepas kata-kata dia. Mana boleh. Hikmah yang pertama, ingat tu. Mana? Tak macam kita hadis. Dia memang bukan kita hadis. Bukan kan? Bukan kita hadis. Banyak orang salah faham. Ya. Bukan kita hadis. Kejap, rasanya ada kitab ni. Kalau ada lah, saya rasa saya ada. Gufran ada belajar tu. Hikam, ya. Dia macam words. Ada yang mengajar pun, ada separuh tu ustaz kita yang mengajar. Ustaz dari sini ada. Ada. Okey. Pada kitab tu, kitab hikam ni dia adalah kitab yang orang Melayu kita belajar. Mana tak? Alah banyak sangatlah pula. Kata-kata dia complicated, Ustaz. Iyalah, dia apa madah berhilah. Ada dengar ceramah tak? Gufran tu complicated. Hikmah tu datang dari idea sendiri ke atau dari mana? Itu masalahnya bagi orang sufi, kerana kawan ni telah banyak zikir, banyak amal dan sebagainya, lalu dia punya kata-kata tadi ada weight pasal dia kasyaf, tu mudah kerja. Ilmu dia Allah Ta'ala, ilmu laduni. Bagi dia orang macam tu. Bukan orang nak pergi ikut dia. Kalau tak dia, kalau mungkin dia tak claim, kamu ikut dia sebut macam tu. Itu sebenarnya. Itu sebab bagi saya, kitab tu takkan lebih tinggi daripada hadis Nabi. Tak tahulah. Ni lama. Tapi benda tu dia yang dijadikan sebagai apa? Sebagai panduan. Ada rasanya. Kalau ada. Bukan akam Quran. Dr. Said Ramadan Buti dia ada ni. Kalau saya dapat tunjuk, saya tunjuk ni buku tu. Dia ada ni. Jadi ya. Syarh. Kata-kata hikmah. Bukan. Nanti ada buku tu ada. Yang dulu yang terakhir yang saya tengok dibuat oleh apa? Oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia dikarang. Dia dikarang apa kitab berkenaan dengan tajuk penjelasan kitab hikam. Nanti saya ni balik. Tapi anyway, kisah dia, konsep dia. Jangan belajar sulak je sini. Kak. Sini. Ceramah belakang pula masalah. Sub kontrak.
Saya tak ada kontrak pun. Lagi-lagi kita bincang lagi. Okey, jadi konsep dia sekarang macam ni. Itu sebab kita kata benda-benda tadi tak boleh weight sabda Nabi, weight bagi firman Allah Taala. Syekh tak boleh dibandingkan dengan kata-kata manusia. Manusia tu boleh salah betul. Kadang mungkin ada benda yang Dale Carnegie cakap bagus. Jangan bawa hadis Nabi bawah tu pula. Nampak tak? Kita macam Dale Carnegie cakap, telah berkata Jong sebab benda tak nama apa, pakar Socrates kata, kemudian letak bawah tu apa? Tak boleh tu. Salah tu. Sebab kenapa saya tak faham kenapa orang suka sangat. Tapi bagi orang belajar tasawuf, itu adalah asas. Saya belajar tasawuf tak belajar kitab hikam, tak sampai level lagi. Dia tamat dah. Dia itu Nabi ni. Macam lah kalau dia tamat macam mana? Dia bukan ahli hadis. Pasal apa perlu tasawuf? Itulah kita kata benda ni pasal pegangan bagi masyarakat kita. Pasal kita kebetulan dapat Islam package tu ada amalan, package kita, amalan kita tadi bukan amalan mazhab Syafi'i. Tu saya kata macam sebut tahlil tu kan. Saya kata bawa sini kitab mazhab Syafi'i, tunjuk dan saya dan kitab Imam Syafi'i atau Imam Nawawi sebagainya yang ajar benda tu. Ulama mazhab Syafi'i kan kita kata sekarang Imam Ghazali punya kitab pun tunjukkan dalam kitab fiqh dia. Al-Mabsut kan, Al-Wajiz kan. Dia mana tunjukkan kat mana dia kata benda tak tahlil tu bukan sifat. Tak ada. Sebab kenapa benda tu tak ada kaitan pun. Itu sebab kenapa kita kata interpretasi tentang apa Quran atau hadis yang para sahabat tak faham, tak ajar kepada kita, tak kenal, dia tak pernah tahu benda ni. Jangan kita gunakan. Kerana apa? Kerana ini akan menyimpan makna bahawa mereka tak mengetahui kebenaran pada perkara ini. Maksudnya para sahabat tak jumpa hakikat lafaz Nabi tadi. Kita jumpa. Nampak tak? Diorang tak jumpa ayat Quran tu maksud tadi apa? Fitrah itu suara hati. Kita jumpa. Pasal ilmu Allah itu luas. Boleh jadi solat kita buang. Lepas kita baca wa aqimus solata li dzikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Dan kalau dia kata tak boleh solat, ingat Allah saja, dah madai. Tapi para sahabat tak pernah faham macam tu. Ataupun contoh macam bila datang Al-Quran, surah Al-Hijr ayat terakhir, Al-Hijru ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud dan sembahlah Rabbaka Tuhan kau hatta sehingga ya'tiyakal yaqin datang kepada engkau. Okey. Kalau anda kata orang tu baca literally, dan actually dia orang yang terjemahkan al-yaqin tu keyakinan. Sembahlah Tuhan kamu sampai kepada kamu keyakinan. Para sahabat tak faham macam tu. Yakin tu mati. Al-yaqin al-maut. Sebab kenapa kita lihat dari segi praktis dia, para sahabat tak ada pencen untuk ibadat. Mana ada? Tak ada macam lepas dia yakin tak ibadat dah. Tak ada. Dia tak faham macam tu pun. Sebab bahkan Omar lepas perut dia terbelah. Lepas terbelah dah perut dia, dia minta lagi wuduk untuk solat. Nabi SAW ketika sebelum kematian, Nabi tengok intai para sahabat solat berjemaah. Nabi senyum dan Nabi, itu kali terakhir Nabi jenguk daripada luar bilik Nabi SAW, rumah baginda. Tengok para solat, Nabi sakit dan terus meninggal. Maksud dia solat itu tak ditinggalkan walau keadaan apa sekalipun. Datang kita interpret. Kan? Baca ayat tadi ke atau ayat satu lagi tu, apa jadi? Lepas tu bila orang tegur kita, salah ni bang, awak punya sekolah pengajian bukan sekolah saya. Your school of thought is not my school of thought. So hari saya jumpa orang macam ni. Memanglah sekolah saya kan sekolah dia. Ya, tapi pun dia faham tadi. Dia kata pasal ilmu Allah itu matilah macam tu. Itu yang saya kata Kristian pun mungkin betul. Sebab apa? Itu dia kata bila khilaf kita panggil muktabar. Khilaf tak muktabar tak pakai. Lebih-lebih kalau dia kata khilaf tu datang daripada orang kita, orang yang zaman kita, zaman para sahabat kalau berlaku percanggahan, itu khilaf muktabar. Di antara para ulama tabi'in, muktabar. Tapi sampai kita tak pakai dah. Kan orang tu menyanggahi para ulama terdahulu. Tak pakai. Khilaf tak muktabar. Khilaf muktabar ni apa yang datang daripada sahabat Nabi. Ada percanggahan tadi, tabi'in dan berikutnya sebagainya. Ada pun datang zaman kita baru nak berakhir khilaf. Itu kan khilaf nama dia. Itu mukhalafah sunnah. Mukhalafah sunnah, menyalahi sunnah. Kan kita datangkan dengan idea baru. Maksud solat, maksud puasa, maksud baru. Maka benda tu mukhalafah sunnah. Mukhalafah apa yang para sahabat belajar dari Rasulullah. Mukhalafah terus. Khilaf ni adalah di antara mereka. Kita datang, kita mukhalafah. Cara rukuk, cara sujud yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi SAW yang mereka belajar dengan Nabi. Masalah turun kaki, mana dulu? Ada kata lutut dulu, tangan dulu. Itu khilaf. Datang kita siku dulu. Itu mukhalafah. Faham tak? Apa kita punya idea, itu mukhalafah.
bertentangan dengan mereka, itu mukhalafah, menentang. Bukannya dipanggil khilaf. Termasuk kita macam kes lah macam kita ni. Masalah sampai pahala ke tak pada orang mati. Ya, ada khilaf. Tapi soalan sekarang, tahlil tu, itu mukhalafah. Sebab walaupun orang faham berkenaan dengan idea tadi, kata yang ini kata boleh sampai pahala, ini kata boleh tak boleh sampai pahala, tapi diorang tak ada buat satu ritual, satu upacara untuk sedekahkan pahala pada orang mati. Tak buat. Zaman dulu maksudnya. Zaman mereka yang bercanggahan tadi. Sahabat. Sahabat tabi'in, Imam Syafi'i kata sampai, Imam Ahmad kata sampai. Tapi mereka tak buat upacara tu. Faham tak? Dia ada upacara tadi. Yang mula baca sekian, itu upacara. Disebut je ke? Diorang kata berkenaan dengan masalah sampai tak sampai, macam contoh macam hadis saya mengajar. Saya pun kata, ya Allah, pahala aku mengajar hari ni bagilah pada abang ipar aku. Contohnya. Ikut daripada masalah sampai tak sampai kat sini yang khilaf dia. Adapun upacara tadi, kena ada tekong dia. Dan sebenarnya zaman dahulu yang boleh buat benda ni hanya orang-orang yang guru-guru tarikat je. Yang kaifiat untuk tahlil tadi, guru tarikat je boleh buat. Pasal dia orang ada ilmu untuk menyampaikan kepada orang mati tadi. Nak bagi seorang sesuka hati tak boleh. Kalau doa saja, tak payah minta dia pun tak apa. Sebab semua orang boleh buat. Tapi kenapa kena panggil dia? Kenapa orang sekian? Kenapa kena baca sekian? Ini jadi kes dia. Itu tajuk bezakan tajuk dia. Maksudnya kita baca Fatihah untuk orang mati pun tak boleh. Itu kata percanggahan dekat situ. Masalah apa? Masalah sampai ke tidak, bukan masalah upacara. Kalau dia kata macam akak kata baca Al-Fatihah, lepas baca tu, ya Allah, pahala aku baca Fatihah tadi, aku bagilah pada si fulan min si fulan. Habis. Itu yang ada khilaf dia. Adapun perbuatan A, B, C, D, lepas tu ada doa, dia panjang pula. Lepas tu ada makan pula lagi lepas tu. Ada upah lagi pula kan. Pak Imam dapat RM50. Betul, dapat 50 sekali buat. Kalau kata 5 kali, dalam hari tu ada 5 tahlil, dah 250 sehari. Lepas minyak tu. Yang ini kita kata asas bezakan di antara khilaf dengan mukhalafah. Kita kan masalah khilaf kita terima. Apa percanggahan macam para sahabat kata baca bismillah kuat, bismillah perlahan. Terima. Accept that. Pasal diorang ada percanggahan tadi. Tapi bila berkaitan tajuk apa? Tajuk lain tadi, amalan tambahan. Tak ada. Macam tadi kes macam akan sebut Nur Muhammad. Itu bukan khilaf. Itu mukhalafah. Walau popular tak popular. Itu masalah dia. Kita, kalau sandaran kita, tu sebab kita belajar ketika awal dahulu, antara tanda-tanda pemikiran jahiliah adalah apa? Taklid buta. Taklid buta tadi bagi sahabat 3. Taklid kepada atuk nenek, taklid kepada orang alim dan juga ahli ibadat, dan juga taklid kepada pemimpin. Mana-mana tu keluar. Allah Ta'ala datang kepada kita dalam Quran, sebut kepada kita supaya kita belajar. Dan kita elakkan diri kita dan termasuk yang tadi. Kita manusia, kita boleh salah betul. Dia manusia salah betul. Nabi takkan salah. Para sahabat belajar dengan Nabi, jumhur mereka takkan salah. Keseluruhan, ambil yang ramai. Yang ambil seorang tu. Yang seorang mungkin tersilap tersalah tu dan cerita, tapi yang ramai itu kita ambil. Ramai, kita ikut yang ramai, bukan ikut yang tadi. Dan apa berlaku pada mereka percanggahan tadi dipanggil khilaf. Tapi kalau dia kata apa zaman kita sekarang ni, ini mukhalafah dipanggil. Menentang sunnah, menentang ajaran yang dibawa oleh para sahabat Nabi dan juga dipahami oleh para tabi'in selepas tu dan juga tabi'in. Dan hatta dinukil kepada kita oleh apa? Oleh ulama-ulama seperti ulama fiqh, tafsir atau hadis. Itu kita kata tak boleh jadi. Faham tak? Yang kena bezakan bab ni. Dia benda ni bahaya. Kerana apa? Dan dia kata bahawa mereka tak jumpa dan tersesat daripadanya. Mana para sahabat miss, tak jumpa pengertian yang kita faham tadi. Sedangkan mendapat hidayah kepadanya penentang yang terlewat ni. The last person, and actually dia mukhalafah para sahabat. Tiba-tiba dia dapat idea tadi lebih betul daripada sahabat Nabi. Mana boleh? Itu tajuk dia. Kita kata any interpretation, any penjelasan, any makna yang mereka tak kenal, maka ia bukan daripada Islam. Mudah. Tak, nak clarify something. Maksudnya individu berdoa, dia cakap dia sedekahkan. So antara individu tu masa zaman tu dia ada khilaf lah. Yang orang kata sampai, seorang kata Ya. Macam kita buat ibadat, kita ya Allah, pahala aku buat benda ni bagilah pada si fulan. Itu ada khilaf. Ada kata sampai tak sampai. Tapi ritual kena panggil tok imam itu khilaf. Itu kan khilaf. Itu bukan khilaf, itu mukhalafah. Itu mukhalafah. Itu confirm. Menentang apa yang itu pasal sahabat diorang apa para imam tadi dalam percanggahan mereka berkenaan sampai tak sampai, mereka tak buat ritual. Tak ada upacara khas. Datang kita ni ada upacara khas. Upacara khas masalah lah.
Tanpa upacara tadi. Upacara tu, tahu? Doa khusus, ya. Kebanyakan mukhalafah tu adalah bid'ah kan Ustaz kan? Ya, memanglah, confirm lah. Mukhalafah tu kan kebanyakan memang mukhalafah tu bid'ah lah. Sebab apa-apa yang tak ada daripada sahabat Nabi, itulah jadi bid'ah sebenarnya. Kan orang kata, macam dia orang nak apakan bahasa dia, ada yang orang kata ada bid'ah acceptable, yang bid'ah not acceptable. Itu yang kita kata tadi, macam mana boleh jadi mukhalafah sahabat, tapi itu bagus juga. Kalau baik apa salahnya tu, harus tadi kan. Kes kita belajar itu. Yang waktu kita terakhir berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk apa dalam masalah pertama itu mengagungkan nas. Yang kes Ibnu Umar. Kan seorang budak lelaki Hashum bersin, dia kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Harus. Ibnu Umar pun telih pada dia. Ibnu Umar ni terkenal. Dia suka solat tempat Nabi, solat jalan tempat Nabi jalan. Dia nak jalan itu dia akan jalan. Dia tak ada kata ambil berkat. Ini pengiktibar, dia suka nak ikut Nabi macam tu. Nabi sembahyang mana dia akan sembahyang kat situ. Bila budak ni bersin, Hashum kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Tahu Ibnu Umar tegur apa? Dia kata apa? ya Ibni, dia kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, segala puji bagi Allah, salam ke atas Rasulullah. Bukan macam ni Nabi ajar kami. Nabi ajar kami untuk berkata alhamdulillah ala kulli hal. Mana apa saja kita buat, selesai belajar alhamdulillah, sampai destinasi alhamdulillah, habis makan alhamdulillah. Mana alhamdulillah tadi pada semua keadaan. Bangun tidur alhamdulillah. Kan selesai buang air alhamdulillah. Faham tak? Benda tu alhamdulillah pada semua keadaan. Tanpa salam kata Rasulullah, maksud dia. Kenapa dia tak benarkan buka? Sebab apa? Once buka, dia tak boleh tutup. Tambahlah. Contoh macam harus ke tidak? Harus. So, Hashum alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Harus tak harus? Harus. Tajuk harus tu semua orang dapat. Harus. Kan? Betul ataupun Hashum alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Harus. Macam dia bila dia ada arah kita untuk buat apa dia, bismillah saja. Bismillah, just bismillah. Kita kena tambah juga. Apa salah yang kita tambah ustaz? Ada tambahlah. Bismillahirrahmanirrahim maliki qudus salam mu'min muhaimin azil jabbar mutakabbir qahar. Orang tunggu nak habis ni. Dia bismillah berserta asmaul husna. Lagi hebat daripada yang lain. Habislah kan? Habis rosak Islam ni. Sebab kenapa kita kata harus itu, baik itu bukan semuanya yang disukai oleh agama. Ada benda yang disekat. Tu para sahabat sekat. Sebab apa? Sebab once kita buka pintu tadi, dia takkan tutup. Tapi dia ajar kat orang kita boleh ke tak boleh? Macam mana? Dia mengajar kat orang yang kata Islam bid'ah yang begini. Itu pasal dia tak belajar, dia tak faham. Dia kata dia nak kebaikan. Itu yang salah dia. Pasal dia nak kebaikan, patut dia kena tahu kebaikan tadi apa. Sekebaikan tu apa yang Allah Taala dan Rasul tunjukkan. Yang kita kata bila Nabi tak buat kau, Nabi tak buat tak semesti tak boleh. Ada macam tu lah. Bila nak tutupnya? Kawan tu nanti bersin, alhamdulillah baca Fatihah terus. Silap-silap dia baca surah Kahfi terus. Pasal dia alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir. Membaca satu surah terus. Mati je tak? Habis masalah. Kan? Baca Baqarah terus ke? Sekali bersin tak habis baca. Maksud dia once kita buka pintu tadi dia takkan tutup. Kan orang kata apa salahnya? Nabi tak buat, kenapa kita tak boleh buat? Dia buatlah, buat. Tengok. Dia buka pintu tadi dia habis. Tak ada sekatan. Kita tak boleh kata pada orang yang berikutnya salah. Once dia tambah wassalamu ala rasulillah dan kita iakan, bila orang lain tambah kita tak boleh kata tidak. Sebab tadi tidak harus. Kan? Benda baik apa salahnya? Benda baik apa salahnya buat. Memang dia akan habis. Kan? Nanti orang bersin dibaca macam ni, semua sekali akan tambah ikut suka hati masing-masing. Itu sebab Islam ini ada limit. Kan? Kebaikan dalam Islam ni berpanduan, bukannya kosong. Dia berpanduan. Bahkan bila kita ikut panduan tadi, kita ada 2-3 perkara serentak. Ketaatan pada Allah dan Rasulnya, memuliakan Allah dan Rasulnya. Bila kita ikut follow sabda Nabi SAW, di situ ada guide bahawa kita ni memang Rasulullah ni kita jadikan idola kita. Bukan kita sembah, tapi semua movement dia tu adalah ikutan kita. Itu dapat kita kepada kita tajuk apa? Ittiba', dan dapat kepada kita cinta Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janjikan benda berkenaan surah Al-Imran. Allah Ta'ala nyatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bukan saya, Nabi. Ikut saya buat apa kan? Yang tengok semua ikut. Bantu haji semua pakai motor FZ. So Ustaz Adli pakai motor, kita pakai motor semua. Mana ada? Kan masa Nabi SAW kata ikut aku dalam masalah akidah, ibadah, akhlak. Kalau kamu buat, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan cinta kamu. Wa yaghfir dzunubakum, Allah Ta'ala akan ampunkan untuk kamu dosa-dosa kamu. Kita nak benda tu tapi kita tidak buat effort yang betul. Salahlah. Kan itu sebab kenapa kita kata jaga sungguh-sungguh sunnah Nabi SAW. Apa Nabi arahkan, buat benda tu kena ada apa?
Nabi suruh. Maka dekat situ kita akan bina atas diri ni kepatuhan yang total. Bahkan Nabi ni, kita nampak benda-benda, Nabi lah penyelesaian kita. Oh betul. Ini selawat dekat mulut banyak kali. Lepas tu tiba bila anak sakit cari ustaz lain. Kan? Cari ustaz pula. Bila time selawat, buat majlis. Mari kita selawat. Kata sayang Nabi, mengagungkan Nabi. Tapi sabda Nabi tak ikut pun. Nabi kata suruh bangun seperti akhir malam, tak bangun. So mana dia duduk dia tadi? Kan kita kata kita sayang Rasulullah, agungkan Rasulullah. Sabda baginda tu nilai dia berat, kena besar. Bila Nabi sabda, takkan boleh ada orang setara dengan Nabi. Apa betul? Ini datang kita macam Nabi ajar kita selawat Ibrahimiyah. Datang kita, selawat ni pun bagus. Tapi ada selawat lain lagi sedap. Nampak tak? Mana weight dia, mana beratnya sabda Nabi tadi? Kita kena kata tak ada orang setara dengan Nabi. Hatta bila ajarkan selawat, Nabi kata selawat macam ni dalam solat kamu, itulah selawat paling bagus. Datang kita tak, selawat syifa pun ada, selawat nariyah, tafrijiyah, selawat fatih. Nampak tak? Macam mana kita weightkan orang lain punya kata-kata setara dengan Nabi? Walaupun dia ni kita kata alim ulama' sekalipun, setarakah dia dengan Nabi? Takkan boleh setara. So ambil Nabi. Nabi lebih baik daripada siapa mana-mana makhluk. Pasal Nabi tu tauladan kita. Manusia lain ni dia buat, jadi alhamdulillah SWT terima apa amalan dia buat. Tapi Nabi lah, apa? Kita punya ikutan. Itu baru betul. Kan betul tak? Weight berat tadi. Sebab kita kata Ibn Hasanah tadi tak timbul tajuk. Pasal kita nak menyelamatkan orang mati. Apa cara Nabi tunjukkan? Dia tengok Nabi dulu. Lepas tu baru kita tengok orang lain. Tengok Nabi dulu. Nabi kata doakan. Dia doakan. Ada ritual tak? Tak ada ritual. Ada upacara? Tak ada upacara. Tak ada upacara. Doakan saja. Buatlah kebaikan, kebajikan, doakan untuk orang berkenaan. Atau buat benda-benda bersedekah dan sebagainya bagi pihak dia. Habis. Tak perlu kita beratkan diri kita dengan perkara yang lain. Jelas? Okey, baik. Kita berhenti kat sini. Satu perenggan je. Okay. Baik. Ceramah perdana Sabtu ini 21 Disember 11.30 pagi meneraikan kesusahan umat. Satu, pembentangan pertama, benarkah Allah di atas arash? Ustaz Nasai Hanafi. Ini sebenarnya dia letak tajuk yang kontroversial supaya orang datang. Letak tajuk yang tak kontroversial, orang tak datang, dia kata. Kedua, syirikkah mengambil berkat orang soleh? Oleh Ustaz Adli Muhammad Sa'ad. Iklan diri sendiri, tak senonoh. Okey. Kemudian kedua, Yayasan Taklim akan bercuti bermula 23 hari bulan Isnin sehingga 31 hari bulan 12 Selasa. Kelas akan mula pada 1 Januari, itu hari Rabu. Kecuali kelas Ustaz Firdaus. Semua kelas ada Rabu tu, ni, kelas kita ni. Minggu depan tak ada, minggu satu lagi tu kita ada insya-Allah. Ustaz Firdaus cuti cuti. Kita kelas yang lain jalan. Kecuali Ustaz Firdaus saja yang tak ada. Okey? Jelas? Okey. Ceramah dia pukul 11. 11.30. Okey, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanaka bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.